Terima kasih yang Berhormat Datuk Pengerusi. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seramai 8 orang ahli yang berhormat, termasuk 6 celahan yang menyentuh tentang perkara B9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Seperti juga perkara yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, ada perlu saya perjelaskan 6.676 juta diperuntukkan bagi menampung kepada perkara yang sangat spesifik yang tidak semua disentuh oleh ahli-ahli Yang Berhormat yang bangkit. Namun begitu, saya ingin mengambil kesempatan untuk menyatakan bahawa 3.676 adalah digunakan untuk menyelenggara 6 bangunan SPRM, di mana 366,000 adalah untuk utility, 1.172 juta adalah untuk menyelenggara, 1.138 adalah untuk kawalan keselamatan dan 1 juta adalah untuk perbelanjaan perjalanan sara hidup pegawai SPRM termasuk ketika pilihan raya, dan kemudiannya 3 juta baki adalah untuk latihan, 1 juta pencegahan, 1 juta 500,000 untuk bilik gerakan operasi siasatan, 500,000 untuk makmal forensik digital. Sepanjang perbahasan tadi saya dapat mengambil beberapa perkara yang telah dibangkitkan. Kalau dapat saya jawab terutama yang berkaitan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Gombak tentang apakah beliau menyatakan bahawa jumlah 6.6 juta itu sedikit. Ini bukan perbelanjaan keseluruhan SPRM, ini hanyalah perbekalan tambahan yang digunakan untuk menjayakan apa yang saya nyatakan tadi. Yang Berhormat Gombak menyatakan tentang soal-soal mengenai pendawaan, memberi kuasa pendawaan kepada SPRM. Sebenarnya dalam negara kita tak ada satu pun badan yang mempunyai kuasa siasatan dan mendakwa. Saya rasa di sebelah sana pun ramai peguam. Kita mengamalkan konsep separation of powers dan kita juga tidak menimbangkan untuk kita melakukan pindaan di bawah Perlembagaan 145 untuk memberikan kuasa kepada satu badan untuk menyiasat dan juga mendakwa. Saya percaya kalau kita buat sekalipun, nanti Yang Berhormat juga bangkit beritahu kenapa ada satu badan, dia siasat, dia dakwa. Saya tak nak benda tu nanti kita cakap ikut konteks. Hari ini dia katakan patut bagi, tapi saya boleh bayang satu hari nanti kalau ada badan dalam negara kita boleh siasat, boleh dakwa, Yang Berhormat juga bangun untuk beritahu kenapa ada badan seumpama itu. Namun begitu, saya nak beritahu kepada Yang Berhormat Gombak membangkitkan tentang penubuhan sebuah Suruhanjaya Perkhidmatan khusus untuk SPRM, kerana sekarang ini dia dilantik oleh badan lain dan mungkin tadi dinyatakan bila dah tak selera dia akan ditukar dan sebagainya. Itu pada saya sangkaan. Namun begitu, saya nak menyatakan bahawa kerajaan pada dasarnya menyatakan persetujuan untuk menubuhkan sebuah Suruhanjaya Perkhidmatan SPRM. Namun begitu, ia dalam kajian dan penubuhan ini perlu saya nyatakan perlu memperolehi sokongan 2/3 daripada ahli Dewan, kerana dia melebatkan kepada pindaan kepada perlembagaan negara. Tentang celahan yang dibuat oleh Yang Berhormat Lembah Pantai, disebut tadi bahawa dalam pemilihan UMNO banyak pemimpin terpalit ataupun dikenakan tindakan. Saya ingin nyatakan bahawa disebut tadi juga kenapa bila diambil tindakan di bawah peraturan UMNO mereka masih lagi bebas untuk menjadi menteri, ketua menteri ataupun memegang jawatan-jawatan lain. Yang pertama, Yang Berhormat, saya nak beritahu peraturan yang dibuat oleh UMNO adalah dibuat oleh satu badan dan dia bukan melanggar peraturan negara. Dan saya perlu nyatakan bahawa sekurang-kurangnya UMNO mengambil tindakan kepada ahli yang melanggar peraturan. Saya tak dengar PAS ada ambil tindakan kepada ahlinya. Saya tak pernah dengar DAP ambil tindakan kepada ahlinya. Nantilah dulu. Nanti dulu, dengar saya cakap ni. Saya tak habis. Tadi Yang Berhormat cakap saya tak ada jerit. Baru sikit je dah nak cakap. Relax lah. Relax lah. Faham tak saya kata? Satu peraturan parti, satu peraturan negara. Bila kita tak ambil tindakan pasal politik wang, ada? Siapa? Di Bakri. Itu bukan pemilihan.
Saya cakap pemilihan, ada? Kita tak ada wang rasuah dalam pemilihan. Yang Berhormat, Tak ada apa nak dapat. Duduk ikut peraturan. Kalau tak kerti ikut peraturan, jangan duduk sini. Yang Berhormat lebah pantai cakap waktu pemilihan UMNO. Saya jawab waktu pemilihan parti Yang Berhormat, bukan waktu lain. Kalau tak ada, tak bermakna tak ada orang buat salah. Tapi UMNO mengambil tindakan sebab itu peraturan kita buat. Sebab kita ambil tindakan. Yang Berhormat tak ambil tindakan tak bermakna tak ada orang buat salah, Yang Berhormat. Kita tunjukkan political will. Tetapi saya nak beritahu yang melanggar peraturan parti tak melanggar peraturan negara. Tapi ada parti pembangkang yang langgar peraturan negara pun jadi pemimpin. Jadi kalau kita cakap tu, kalau boleh letak cermin depan mata, jangan tengok salah orang. Jadi saya nak beritahu bahawa ada dua perkara yang sering diletakkan bersama tetapi tidak sama. Tetapi ini mengelirukan dan sebab itu saya setuju. Ramai ahli Yang Berhormat daripada Barisan Nasional, bila dia cakap tu, dia ambil satu konteks dan kalau orang tak tahu tentang perkara ini, dia percaya. Yang ini mengelirukan dan ini boleh menimbulkan banyak masalah. Yang Muhammad Jassin. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin minta sedikit pandangan daripada Yang Berhormat Menteri. Banyak pihak-pihak kawan sebelah sana membangkitkan tentang ketirisan, penyalahgunaan kuasa kononnya. Tapi yang sekurang-kurangnya Yang Berhormat Menteri telah membuktikan. Sekarang saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, bagaimanakah kedudukan parti pembangkang yang telah menggunakan janji pilihan raya? Kononnya kalau dia menang akan mansuhkan semua hutang-hutang PTPTN. Hutang ini adalah ada bersabit dengan keuangan. Kerajaan akan menanggung sebanyak 40 bilion ringgit hutang-hutang ni. Adakah itu ditakdirkan sebagai janji rasuah? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya akan jawab, mungkin saya jawab awal sikit. Yang Berhormat Kulai ada menyatakan tentang jumlah perbelanjaan yang digunakan untuk pegawai SPRM. Ketika pilihan raya, saya jawab awal dulu sebab itu berkaitan dengan jawatan kuasa pengurusi. Kita ada lebih kurang 82 aduan, yang mana 7 daripadanya kita lakukan siasatan. Saya nak cerita satu-satu, mungkin tidak akan berlanggaran dengan akta. Kita tengah siasat. Ada 7. Yang lain itu semua kita dah beritahu, ada yang kita tolak. Tetapi perkara-perkara tentang pelanggaran akta SPR, itu saya rasa telah pun dijelaskan. Contoh macam juga diumumkan pada ketika pilihan raya tentang pembayaran pengundi luar, ataupun tentang tadi disebut tentang makan. Kita ada pun jawapan di sini. Dia ada juga perkara-perkara juga, termasuk juga weight ataupun keberatan dari segi kes-kes yang dikendalikan. Berjanji bukan dia mempunyai kuasa. Maknanya dia tak ada kuasa untuk mempengaruhi keputusan. Itu juga tidak dikira sebagai satu bentuk pelanggaran di bawah akta SPRM. Jadi pada saya apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jassin ini boleh kita terjemahkan dalam pelbagai perkara, namun begitu tidak ada satu pun kes yang dirujuk kepada SPRM berkenaan dengan janji-janji sedemikian sepanjang tempoh pilihan raya umum yang lalu. Yang Berhormat Kuala. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Yang Di-Pertua. Apabila kita membicarakan tentang kes-kes rasuah, kita selalu menganggapkan ataupun anggapan umum adalah kes-kes rasuah di kalangan rasuah politik, rasuah di kalangan kaki tangan kerajaan. Apakah tidak terdapatnya kes-kes yang begitu berleluasa di kalangan swasta ataupun the white collar crime? Jadi saya mencadangkan supaya SPRM ini dipertingkatkan untuk melihat kepada rasuah di kalangan pihak swasta. Terima kasih. Buat masa ini memang kita akan ada beberapa pengumuman, malahan ada pun yang kita dapat lihat tentang tangkapan yang terbesar berlibatkan arbitration. Yang ini semua tahu dan kita rasa dan saya sendiri percaya memang pelakuan rasuah ini berlaku di semua tempat. Saya boleh bagi satu analogi walaupun perkara itu tidak berkaitan dengan rang undang-undang ini. Saya percaya kalau kita pergi makan dengan pegawai kerajaan yang boleh meluluskan satu proses tender, seringkali terlibat dalam satu siasatan rasuah, tetapi belum pernah kita dengar ada orang yang dapat tender tak ada duit makan dengan pegawai bank yang boleh meluluskan
jangan sekali kita melihat itu sebagai rasuah. Sebenarnya pada saya benda ni sama, siapa yang ada kuasa boleh lulus atau boleh berada dalam kedudukan untuk melulus, sebenarnya boleh terjerumus dalam satu konteks apa yang dipanggil penyalahgunaan kuasa ataupun yang dipanggil rasuah. Jadi saya setuju. Kebetulan saya rasa ada soalan hari Senin, kalau naik dia akan kita jawab, kalau tidak kita akan ada masa lagi. Dan saya harap yang berhormat sama-sama tengok, kalau kita serius nak cakap pasal rasuah, kita kena kita kena perangi bukan hanya untuk rasuah tetapi persepsi rasuah. Sebab itu ada dibangkitkan tadi kenapa Yang Berhormat Seputih. Saya nak beritahu, kita seringkali bercerita tentang rasuah hanya tentang rasuah tetapi tak cerita tentang persepsi. Ya. Persepsi ini membawa kedudukan negara kita sangat rendah. Bila ditanya di bawah satu barometer, persepsi rasuah tentang usaha kerajaan hanya 49%. Rakyat negara kita kata kerajaan berusaha. Sangat rendah. Tetapi kita kena tengok pula kenapa kita tak cerita perlakuan rasuah. Hanya kurang 5% rakyat kita ada pengalaman menyaksikan atau memberi rasuah. Kita antara negara yang terbaik dalam survey yang sama. Bukan orang lain buat, ni orang yang sama buat. Persepsi nampak macam tak baik. Tetapi dari segi perlakuan kita hanya kurang 5% rakyat yang pernah melihat, yang pernah memberi, yang pernah menerima apabila kajian dibuat. Jadi pada saya, dua-dua ni kita ambil berat. Cumanya kita kena bersama-sama, jangan kita hanya layan cerita kat orang tentang persepsi. Tetapi the actual dengan izin pemberian rasuah itu, kita berada di tahap yang sangat baik. Jadi bila kita baik, kita kena terima hakikat kita baik. Tetapi rasuah, saya setuju dia ada elemen persepsi. Ini nak tanya apa lagi? Bagi floor. Saya bagi dua je sebab saya nak habiskan kita punya SPRM. Saya nak tanya tentang isu rasuah tadi, nak tanya Timbalan Menteri. Nak tanya bagaimana MP Jempol yang disabitkan dengan rasuah dalam pemilihan UMNO, ada ia tak terbabit dengan undang-undang? Ya, rasuah dalam parti tidak boleh diambil tindakan oleh SPRM, itu tak ada kaitan. Manakala MP Jempol digantung 3 tahun, dilucut jawatan naib presiden, tapi kini memegang jawatan pengurusi Felda. Di mana ketulusan kerajaan BN? Yang Mak Kapal, saya cakap Yang Berhormat 3 kali, berarti saya ingin Berhormat alihkan kerana menyentuh hal yang tidak berkaitan dengan ahli parlimen, tak boleh, kecuali berkaitan dengan tugas. No, ini tadi kena mengena dengan parti. Ya, tak payah sentuh contoh ahli yang melibatkan ahli dalam dewan. Ya. Dan peraturan masyarakat, tak payah goyang kepala seolah-olah saya bercakap salah Yang Berhormat. Saya cakap betul. Tadi ada isu peraturan masyarakat katakan jangan sentuh hal pribadi seorang ahli dalam dewan. Itu peraturan masyarakat. Sebab tu saya bagi amaran, bagi bagi indication. Do not pursue the matter. Okey, saya akui. Ya. Nak bagi Yang Berhormat? Dah habis dah? Okey, terima kasih Menteri, terima kasih Dato' Pengerusi. Saya nak minta pandangan Menteri. Tadi Menteri cakap bahawa kalau itu makanan percuma dan juga lah itu wang tunai untuklah tampung balik kampung, itu tak kira itu satu kesalahan di bawah Akta SPR. Jadi saya di sini nak tanya, menurut satu laporan AC Nielsen, perbelanjaran kerajaan kita semasa PRU ke-13 untuklah iklan di TV, di surat khabar, televisyen, YouTube adalah sebanyak 264 juta ringgit, dan perbelanjaan ini adalah 5 kali ganda daripada pembelanjaan kerajaan kita pada tahun 2012. Jadi saya nak tanya di sini bahawa apabila Kerajaan Barisan Nasional menggunakan duit kerajaan, sebenarnya itu adalah duit rakyat, tetapi guna duit itu untuk mempromosikan parti, untuklah kepentingan parti, untuklah manfaat parti UMNO. Jadi saya nak tanya, ini adalah satu kesalahan di bawah Akta SPR atau bukan? Terima kasih. Yang Berhormat, kalau kita nak cakap itu tak selesai. Saya tengok pembangkang punya kali ni, yang lawan saya tu bukannya pangkat besar sangat. Poster dia sebesar-besar, mana dapat duit?
Sebab itu Yang Berhormat nantilah duduklah. Yang Berhormat cakap saya ada diri. Yang saya bagi duduk, pasti duduk. adalah Saya jawab. kita tak Biar saya guna jawab. duit kerajaan. Biar saya jawab. Duduk. Belum habis. Yang Berhormat ni telinga nipis lah. Saya cakap sikit je Yang Berhormat bangun. Yang Berhormat beritahu saya ada poster yang tak ada lambang BN. Itu kerajaan buat. Beritahu saya yang mana ada lambang BN kerajaan bayar. Ada bukti? Ada bukti? Saya boleh jawab? Lah. Ada bukti. You suruh saya jawab. Tak, saya tak suruh jawab. Saya tak ada bukti. Minta saya boleh jawab sekarang? Ada bukti tak? Boleh tak saya jawab sekarang? Jawablah. Boleh tak? Okey, terima kasih. Kalau ikut akta SPL, semua poster calon ataupun itu papan tanda calon perlulah diturunkan dalam tempoh masa 21 hari, betul tak? Tetapi sampai hari ini kita masih ada papan iklan Perdana Menteri kita di seluruh Malaysia. Ini adalah satu kesalahan SPL atau bukan? Yang Berhormat, saya kadang malas nak layan juga. Yang Berhormat cuba cakap dengan saya berapa ramai calon yang duit deposit dia diambil oleh majlis perbandaran. Yang tak tahu jangan jawab, sebab yang tak turun tu semua kena forfeit. Duit tu semua diambil. Jadi janganlah kita tengok tak turun. Majlis bandaran itu peraturan. Yang Berhormat bayar deposit tak? Dapat duit tak? Mana yang Berhormat buat turun, yang mana tak buat turun tu majlis bandaran ambil lah. Jadi janganlah kita cerita macam budak-budak sangat tak tahu. Sebab ni saya nak cerita, kan? Minta maaf pengurusi, saya bukan nak niat. Tapi janganlah kita cerita di Dewan ni benda yang remeh-temeh, cerita kat orang-orang kampung kita bawa ke Dewan. Allahu Akbar. Saya rasa tak patut saya buang masa banyak untuk ni. Saya cuma nak cakap ni ada satu lagi ni. Ni kena jawab ni. Sebab kesian kawan saya Bayan Baru. Tiap kali jumpa dia tanya saya. Tiap kali jumpa saya tanya. Ini tentang apa yang disiasat ini. Sebenarnya sudah pun kita tamatkan. SPRM telah pun bagi kepada Timbalan Pendakwa Raya dan Timbalan Pendakwa Raya buat keputusan untuk tidak membuat dakwaan. Kemudian lagi bulan 11 ini ada satu mesyuarat operasi penilai. Semua kes yang tidak didakwa akan dibawa ke jatuhan kuasa ini untuk dijawab satu persatu kenapa tak didakwa. Jadi Yang Berhormat boleh tunggu. Setiap kali kita jumpa, setiap kali ada dalam Dewan, tadi pun masa Menteri jawab, Yang Berhormat tanya kes poll bonus sewaktu pilihan raya di Bayan Baru. Bulan 11 ni ada mesyuarat 3 bulan sekali. Kes ini akan dibawa dan dia akan tanya kenapa tak didakwa. Kalau dia berpuas hati, perkara itu tidak didakwa, maka tamatlah usaha Yang Berhormat. Tapi kalau mungkin jawatan kuasa ini kata bawa ke mahkamah, maka pihak AG Chambers atau Peguam Negara akan terpaksa untuk berhadapan lagi sekali kenapa dia tidak bawa dan memberi kepuasan kepada jawatan kuasa tersebut. Jadi yang ini ada kelas sikit, Yang Berhormat Kulai. Ini baru betul Yang Berhormat. Dia pejuang benda yang betul. Saya nak jawab pun sedap sikit. Jadi kalau kita nak tanya, kita tanya benda betul. Jangan buang masa kita, jangan buang masa semua. Sebab kita ada banyak urusan. Sekian pengurusi, saya mohon untuk menjawab perkara B9 berkaitan SPRM.